Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadakas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Habib al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Babul janaizi. Qala rahimahullah yustahabbu dhikrul mauti biqalbihi wal iktharu minhu wal isti'dadu lahu bit taubati wal maridu awla wa yusannu iyadatul maridil muslimi hatta al armadi wal uduwi wal jari wal kafiri in kana jarran aw qariban ghibban wa yukhaffifu wa yad'u lahu bil 'afiyati in ihtumilat hayatuhu wa illa fayuraghibuhu fit taubati wal wasiyah wa yuhsinul maridu dhannahu billahi ta'ala wa yukrahu lahu syakwa wa tamanna al mauti bila khawfi fitnatin fid din wa ikrahuhu 'ala tanawulid dawa'i. وإذا حضره الموت ألقي على شقه الأيمن فإن تعذر فالأيسر وإلا فعلى قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة ويرفع رأسه بشيء ويلقن لا إله إلا الله ولا يلح عليه ولا يقال له قل والأفضل تلقين غير الوارث. فإذا مات غمض عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة ولينت مفاصله ولو بدهن إن احتيج إليه وتنزع ثياب موته ويستر بثوب خفيف ويوضع على بطنه شيء ثقيل ويستقبل به القبلة ويتولى جميع ذلك أرفق محارمه به ويدعى له ويبادر ببراءة ذمته وتنفيذ وصيته ويستحب الإعلام بموته للصلاة عليه. Kata Al-Faqih Al-Imam Abdullah Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, babul janaizi. Ini satu bab pada menyatakan janaiz. Fi babu babu zikri ahkamil janaiz wa ma yata'allaqu bihi wa ma yata'allaqu biha. Ini satu bab pada menyebutkan hukum hakam jenazah dan perkara yang berhubung kait yang bersangkut paut dengannya. Janaiz jamak daripada kalimah mufrad dia janazah dengan fathah jim, janazah, iaitu kena kepada mayat lah. Janazah ialah mayat yang berada di atas keranda ataupun di atas pengusungan, maka disebutkan dengan jenazah. Seandainya tidak berada di atas pengusungan, tidak berada di atas pengusung, maka namanya mayat lah, disebut sebagai mayat saja. Tapi bila berada di atas pengusung dia, diletakkan di atas pengusung dia, yang kita nak angkat bawa ke kubur tu, ataupun satu papan
yang disediakan khas untuk mayat tu, maka nama dia janazah pada ketika tu. Papan pengusung tu disebut sebagai jinazah dengan kasrah jim, jinazah. Bila mana ada mayat atas dia lah. Kalau tak ada mayat atas dia, maka papan pengusung tu disebut sebagai an-na'shu. An-na'shu, papan pengusung lah. Itu satu qaul. Pendapat yang kedua sebaliknya lah. Jinazah kena pada mayat yang berada di atas pengusungan. Janazah dengan fathah jim itu ialah nama bagi pengusung yang terdapat di atasnya janazah. Di atas yang terdapat di atasnya mayat. Tak apalah, ini daripada sudut bahasa, tak ada masalah. Yang dimaksudkan kat sini ialah penyelenggaraan mayat, dipanggil tajhizul mayyit. Penyelenggaraan mayat, pengurusan jenazah lah kalau bahasa kitanya. Iaitu ada 4 perkara. Memandikan mayat, mengkafankannya, menyembahyangkannya, dan juga mengkebumikannya. 4. Itu akan disebutkan dalam fasal-fasal di dalam bab lah. Ni dalam bab ni pada permulaannya Al-Imam Bafadal rahimahullahu ta'ala memulakan dengan menyebutkan muqaddimah ataupun disebut sebagai adab-adab bagi orang yang hampir nak mati ataupun orang-orang yang melakukan persediaan untuk mati. Dimulakan dengan adab-adab dulu. Kemudian setelah kematian apa yang perlu dilakukan sebelum daripada nak mandi mayat dan sebagainya tu. Qala rahimahullahu ta'ala yustahabbu dzikrul mauti biqalbi wal iktharu minhu wal isti'dadu lahu bit-taubah wal maridu aula. Yustahabbu dzikrul mauti, disunatkan, digalakkan, dituntut zikrul mauti, mengingati mati. Zikrul qalbi bi zikrul mauti bi qalbi, mengingati mati, mengingati kematian dengan hatinya. Kena diingat sedia. Kena diingat sedia. Wal iktsaru minhu, dan membanyakkan mengingati mati tu. Membanyakkan mengingati mati, sentiasa ingat matilah. Ini kalau bi qalbihi. Macam tu juga kalau zikrul mauti bilisanihi pun disunatkan juga, menyebutkan mati dengan lidahnya, dengan perkataannya. Sentiasa meletakkan diri kalau mati lagu mana. Kalau mati lagu mana. Sama ada dengan hati dituntut, dengan lidah, dengan perkataan pun dituntut. Kerana kedua-duanya membawa kepada fikrah, membawa kepada berfikir tentang kematian. Maka disunatkan bagi kita lah, orang Islam, Muslim, untuk sentiasa mengingati mati. Pasal mati ni tak ada siapa tahu secara tepatnya bila. Jadi dengan mengingati mati ni, kita akan sentiasa berjaga-jagalah. Macam Imam Ramli sebut dalam Nihayah, menyebabkan seseorang itu akan sentiasa memastikan dirinya berada dalam keadaan ta'ah. Dan juga dia akan sentiasa memastikan dirinya menjauhi daripada maksiat, daripada melakukan penderhakaan kepada Allah. Takut-takut time buat maksiat itu mati. Dan sentiasa menyibukkan diri untuk melakukan taat. Mudah-mudahan datangnya kematian itu semasa dalam ketaatan. Datangnya kematian itu semasa dalam ketaatan. Maka mati ini dituntut untuk dijadikan sebagai tumpuan ataupun fokus. Dipanggil nasbu ainain. Fokus bagi seseorang. Sebab dengan mengingati mati itu menyebabkan kita lebih menumpukan dan lebih meletakkan perjalanan hidup kita kepada di atas jalanan yang tepat lah. Tak langgar perintah Tuhan, sentiasa memastikan arahan Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa dipatuhi. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, iksiru min hazimil ladzah, iksiru min zikri hazimil ladzah, perbanyakkan oleh kamu akan menyebut, akan mengingati perkara yang memutuskan kesedapan, iaitu matilah, benda yang memutuskan kesedapan.
benda yang menyebabkan segala nikmat itu tak lagi dapat dinikmati, dapat dirasai dan dapat digunakan. Aksiru min zikri hazimil ladzat, perbanyakkan oleh sekalian kamu akan menyebut dan mengingati perkara yang memutuskan, perkara yang menghentikan kesedapan, iaitu matilah. Sini maksud dengan saranan daripada Nabi SAW itu perbanyakkan menyebut dan mengingati mati. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, fa innahu ma dzukira fi katsirin illa qallalahu wa la qalilin illa katsarahu. Nabi sebut SAW kerana bahawasanya dengan mengingati dan menyebut sentiasa tentang kematian itu akan mengurangkan Nabi sebut ma dzukira fi katsirin, tidak disebutkan ataupun tidak diingati akan kematian itu fi katsirin, pada banyaknya. Katsir ni katsiril amal dengan hamzah, banyak cita-cita, banyak keinginan nak buat nak ni, plan lagu ni, target lagu ni. Bila kita letakkan dengan timbangan ataupun mizan mati, illa qallalahu, Nabi kata dia akan menyedikitkan, akan meminimumkan angan-angan. Dia tak fikir banyak sangatlah, tak fikirlah lagi 5 tahun nak buat apa, lagi 10 tahun nak buat apa dan sebagainya tu. Aku lagi 5 tahun nak beli rumah, aku lagi 5-10 tahun contohnya aku nak travel satu dunia dan sebagainya. Amal dia panggil cita-cita. Maka dengan mengingati mati itu akan memendekkan cita-cita. Dia lebih menyebabkan kita tumpu kepada keadaan dan juga keperluan kita sekarang. Aku lah ni nak tambah ilmu, aku lah ni nak tambah amal, aku lah ni nak buat baik lebih banyak, aku lah ni nak meminimumkan kesalahan yang aku lakukan sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Dia memendekkan cita-cita. Dan Nabi sebut wala qalilin, dan tak disebutkan dan tak diingati kematian tu pada perkara yang sedikit. Perkara yang sedikit ini ulama tafsirkan dengan amal, dengan ain. Kalau amal dengan hamzah tu cita-cita, keinginan. Kalau amal dengan ain, amalan lah. Tak disebutkan pada orang yang sedikit amalkan, sedikit amalnya, illa katsarahu, melainkan dia akan memperbanyakkan amal. Maka secara ringkasnya mafhum hadis Nabi SAW, kematian itu dengan mengingatinya dan dengan sentiasa kerap menyebutnya di lidah akan menyebabkan, akan menjadikan seseorang itu akan memendekkan cita-citanya dan akan memperbanyakkan amalan dia. Maka dia akan jadi seorang Muslim yang lebih berkualiti lah. Dia akan lebih produktif dalam melakukan apa-apa urusan agamanya lah. Kalau yang nak mengarang kitab, dia akan lebih menumpukan pada urusan karangan dia. Kalau yang mengajak, dia akan lebih menumpukan urusan pengajaran dia. Kalau yang mengaji, dia akan menumpukan urusan pengajian dia. Kalau yang beribadah, dia akan lebih menumpukan urusan ibadah ya. Benda yang lara, yang kosong, yang tidak menghasilkan pahala dan faedah, kebaikan dunia dan akhiratnya, maka dia akan kurangkan sedikit demi sedikit sampailah dia menjadikan seluruh hidupnya tu menghasilkan pahala bagi diri dia. Maka tu faedah menyebut dan mengingati mati. Maka sebab tu ada saranan daripada Nabi SAW untuk kita sentiasa mengingati dan menyebut tentang kematian. Yustahabbu zikrul maut biqalbihi ay wa bilisanihi. Gitulah. Disunatkan mengingati mati dengan hatinya dan menyebutkan kematian itu dengan lidahnya, wal iktsaru minhu, dan memperbanyakkannya, perbanyakkan mengingati mati, perbanyakkan menyebut tentang kematian. Dia kalau duduk seronok sangat-sangat pun cerita pasal mati selok. Kita minggu depan kita nak pergi jalan tengok tempat ni, kita nak convert Muhammad, ada nak dan tak kalau mati sebelum tu dia akan jadi potong mood lah. Potong mood. Benda yang nak seronok amal, benda yang nak seronok, benda cita-cita keinginan hawa kita tu, yang nak seronok-seronok tu, dia akan jadi down, dia akan jadi reda, dan dia akan lebih meningkatkan rasa kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Tu dia punya tujuan dia. Gitu. Maka dengan mengingati mati, dia membantu, dia menolong kita untuk berterusan menjunjung dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sunat juga wal isti'adadu lahu bitaubah, dan disunatkan juga mempersediakan bagi mati itu, bagi kematian itu, menyiapkan diri, mempersiapkan diri bagi kematian itu, persiapan itu bitaubah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kematian itu datang secara tiba-tiba, tidak diketahui saat dan ketikanya yang tepat. Maka sentiasalah orang tersebut bila dia menyedari hakikat itu, dia akan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan dan dosa yang dia tahu dan yang dia tidak tahu. Ma a'lamu minhu wa ma la a'lam. Benda yang aku tahu dan benda yang aku tidak tahu, taubat. Gitu. Maka mempersiapkan diri dengan taubat ni kena bincang dalam bab taubat lah. Taubat dia ada rukun-rukun dia, taubat dia ada syarat-syarat dia. Rukun taubat 3 lah. Kalau yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang bersangkutan dengan hamba-Nya 4 lah rukun taubat tu. Yang pertamanya an-nadam wal iqla'. Nadam, menyesal. Menyesal dan iqla', menghentikan diri daripada melakukan dosa tersebut, menghilangkan maksiat tersebut daripada diri dia. Menyesal dan membersihkan diri daripada kesalahan tersebut. Yang keduanya azam bahawasanya tidak akan mengulanginya kembali. Yang kedua, berazam bahawasanya dia tidak akan mengulanginya kembali. Dan yang ketiga, taubat itu kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Dia punya taubat nasuha. Ini 3 rukun taubat. Sekiranya dosanya itu ialah yang berkaitan dengan dirinya hamba dan juga Allah Subhanahu wa taala. Menyesal, menghentikan, menyesal itu dengan menghentikan kesalahan yang dia lakukan lah. Kalau dia tak hentikan kesalahan yang dia lakukan itu, tak nama menyesal. Itu jadi menyesal di mulut lah. Dia punya taubat makan cabai lah. Kalau orang tua tersebut, taubat makan cabai. Taubat, tapi tang suap tu, suap juga. Pedas tak mau dah. Hilang pedas tu, dia suap pula cabai. Dia punya taubat makan cabai. Bukan lagu tu. Yang dimaksudkan dengan menyesal ialah kita melepaskan diri kita, membebaskan diri kita daripada kesalahan tu terus. Dia punya ikhla'. Ikhla' ni bahasa kita kalau terjemahannya mencabut diri lah. Mencabut diri daripada situasi tu. Kita mengeluarkan diri kita daripada situasi tu mana ikhla'. Maka tu yang dimaksudkan dengan taubat. Dan ini rukun yang terpenting dalam rukun taubat. Sehingganya Nabi sebut dalam satu hadis, an-nadamu taubatun. Menyesal itu ialah taubat. Dia rukun yang terbesar, dia rukun yang terpenting. Sopah macam Nabi sebut, al-haji arafatah. Haji itu ialah wukuf di Arafah. Dia lagu tu dia punya timbangan kepentingan rukun taubat yang pertama ni, an-nadamu dan juga al-iqla'. Menyesal dengan melepaskan diri dan membebaskan diri daripada kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulanginya semula. Al-azmu ala an la ya'uda ilaih. Berazam bahawa tidak kembali melakukan kesalahan tersebut. Dia kena ada azam tu. Sekalipun kalau berlaku juga kesalahan itu, maka dia perlukan taubat yang baru lah. Bukan bermakna taubatnya yang sebelum itu tak diterima. Terima. Diterima insya-Allah. Diterima oleh Allah. Dan kalau berlaku pula, taubat pula. Berlakunya kesalahan itu berulang tidak menafikan bahawasanya taubatnya itu diterima pada setiap kali. Dengan syarat dia berazam, tekad dengan sebulat hatinya untuk meninggalkan kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Itu rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiga, at-taubatu lillahi ta'ala. Taubat itu kerana Allah. Maksudnya ikhlas kerana Allah. Ini disebut sebagai taubat yang nasuha. Ini kalau dosanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkut paut dengan makhluk. Kalau ada persangkutan dengan makhluk, maka dia ada satu lagi rukun ya, benda yang dia perlu lakukan untuk menjadikan ataupun mentahqiqkan taubatnya itu. Menjadikan taubatnya itu sebenar-benar taubat, ialah dia keluar daripada kezaliman yang dia lakukan itu. Kezaliman yang dilakukan kepada makhluk itu mesti minta halal, itu istihlal. Dia mesti keluar daripada kezaliman itu dengan istihlal, dengan minta halal kepada mangsa yang dia zalim lah biasanya. Cara dia nak istihlal, cara dia nak minta halal itu macam-macam lah. Dengan minta maaf, dengan mengembalikan semula hak orang lain yang dia ambil, dengan menggantikan semula kerosakan yang dia telah lakukan dan sebagainya. Maka itu istihlal.
Dia kena minta maaf kepada orang yang dia dulu buat salah tu lah. Maka baru lepas kesalahan dia dengan sesama manusia tu. Kalau tak lepas kesalahan di sesama manusia itu yang disebutkan dalam satu hadis, di akhirat kelak akan ada orang yang muflis. Yang disebut dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, muflis, makna muflis yang sebenarnya dalam agama ialah orang yang datang di akhirat bawa segunung tambunan kebaikan, pahala kebajikan yang dia buat, tapi bila dihisab di padang mahsyar, sebab banyak juga kesalahan dan dosa yang dilakukan kepada makhluk yang lain, hamba Allah yang lain, maka kebaikan-kebaikannya itu ditransfer, dipindahkan kepada akaun orang yang dia buat zalim. Maka bila mana habis modal dia, iaitu kebaikan yang dia ada, habis dah, sedangkan masih lagi ada kezaliman yang dia lakukan yang masih lagi belum ditebus, maka kesalahan orang lain tu, kesalahan orang yang dia zalim tu akan dipindahkan kepada dia. Kebaikan dia ditransfer kepada orang, habis kebaikan tak ada dah nak transfer apa, kesalahan orang pula dia ambil meduk kat dia. Maka ni dipanggil orang yang muflis. Ni sebab tidak menyelesaikan hukukul abdi, tidak menyelesaikan hak-hak hamba sesama hamba dalam masalah taubat ni lah, dalam masalah taubat ni. Gitu. Jadi dia lebih sukar lah urusan kesalahan sesama manusia ataupun sesama hamba. Dia lebih sukar, dia kena minta halal, minta redha, kena minta maaf, kena jernihkan kembali apa yang keroh. Kalau ada kezaliman kena bayar balik, kena ganti balik, kena tunaikan balik, kena kembalikan semula dan sebagainya, sampai kawan tu redha. Dan kawan tu tak wajib redha, tak wajib maafkan dia atas budi bicara dia. Kalau dia kata aku nak tuntut di akhirat, kita bicara depan Tuhan, bicara depan Tuhan. Jadi susah dan payah, renyah lah bahasa kita ni, renyah kalau kesalahan itu berkaitan dengan orang lain, dengan hamba. Kalau dengan Allah mudah sikit. Kita dengan Allah saja, urusan kita hanya pada Allah. Menyesal, meninggalkan benda yang dia buat tu, berazam untuk tidak kembali melakukan perkara tersebut, dan taubat itu kerana Allah cukup. Ulama kata dah cukup syarat sebagai taubat yang nasuha, dan taubat yang nasuha itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berakal, dia akan sentiasa mempersiapkan dirinya untuk mati ya. Bila dia rajin sebut tentang kematian, bila dia rajin mengingati kematian, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk mati. Cara mempersiapkan dirinya untuk mati ialah dengan bertaubat. Itulah. Wal maridu aula, dan orang yang sakit itu aula, lebih utama. Lebih utama dengan makna asyaddu mutalabatan, lebih sangat-sangat dituntut untuk bertaubat ni lah. Aula bitaubah. Orang yang sakit itu lebih sangat-sangat dituntut untuk bertaubat ni. Sebab dia sakit, dan boleh jadi kesakit itu yang membawa kepada matinya. Kerana sakit itu ialah muqaddimah bagi maut dah, muqaddimah bagi kematian. Qala rahimahullahu ta'ala. Ini secara umumnya lah. Kemudian disebutkan juga sedikit adab berkaitan tentang ziarah orang yang sakit. Wa yusannu iyadatul maridil muslimi hatta al-armadi. Dan disunatkan iyadah, mengunjungi, menziarahi al-marid, orang yang sakit. Sunat kita ziarah orang sakit. Orang yang sakit itu al-muslim, yang muslim. Tahu ada orang sakit, sesama Islam kita, saudara se-Islam kita, tahu ada yang sakit, pergi ziarah. Hatta al-armadi. Walaupun sakit itu sehinggalah sakit mata. Sakit yang ringkas lah, sakit yang simple. Kita kata payahlah sakit mata ni nak bawa kepada kematian. Hatta orang yang sakit mata pun sunat ziarah. Sunat ziarah. Ini nak bagi tahu kata sekecil-kecil ataupun seringan-ringan sakit lah. Sakit yang tak memberi mudarat sehingga mati. Jaranglah kita dengar orang mati sebab sakit mata. Jarang. Tapi bila namanya sakit, maka sunat kita ziarah. Kawan kita dan sebagainya, sakit mata ke, apa nama, tergeliat kaki ke, apa nama, tergeliat tangan ke, dan sebagainya lah. Demam ke dan sebagainya, sunat ziarah. Sunat ziarah. Sakit mata ya, nanti dilega, esok lusa dilega pun sunat ziarah. Armad. Armad, ambil dari kalimah ramat. Ramadun ni apa nama, berdebu lah, jadi kelabu, mata jadi kelabu. Jadi sakit mata ni panggil armad. Sakit mata dia panggil armad.
Dia apa nama, antara amalan budak-budak pondok kalau sakit mata ni, sebab sakit mata selalu dia cepat merebak, cepat berjangkit. Antara amalan budak pondok ada satu syair dalam Hasyiah Bajuri ke atas Ibnu Qasim. Dalam tu Imam Bajuri buat satu amalan lah, satu petua untuk menghentikan sakit mata ataupun mengelakkan diri seseorang daripada berjangkit daripada jangkitan sakit mata tu. Baca satu syair yang mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf yang mengirimkan bajunya untuk disapukan kepada mata ayahnya Nabi Yaqub alaihi wassalam. Itu tengok dalam tu lah, tengok dalam Hasyiah Bajuri. Hasyiah Bajuri atas Matan Ghayatul Taqlid. Dia ada syair tu. Ya nazirayya bi Ya'quba u'idhukuma bimasta'adhu bihi ismasahul kamidu qamisu Yusufa iz ja'al basyiru bihi bihaqqi Ya'quba idhab ayyuhar ramadu. Jadi syair tu, dia ada 2 bait syair. Kami kalau mengaji bab tu, hafal, kompom hafal lah benda-benda dulu. Jadi lagu, dia jadi yalah. Sakit mata ni kalau dia jadi pada seorang, habis satu tempat, satu kawasan. Jadi akan menyebabkan kena cuti dan sebagainya, nak mengaji tak boleh, nak sembahyang pun sakit mata bila sujud dan sebagainya. Maka dengan amalan seumpama ni mujarrab, dia meredakan, dia membendung sakit mata tu daripada merebak, dan dia cepat dia cepat menyembuhkan lah sakit mata tu, cepat lega. Itu. Nak tengok syair tu, kena tengok dalam Hasyiah Bajuri lah. Ya nazirayya bi Ya'quba u'izukum bimasta'adhu bihi ismasahul kamidu qamisu Yusufa iz ja'al basyiru bihi bihaqqi Ya'quba idhab ayyuhar ramadu. Sambil sapu mata. Ya nazirayya bi Ya'quba u'izukum bimasta'adhu bihi ismasahul kamidu qamisu Yusufa iz ja'al basyiru bihi bihaqqi Ya'quba idhab ayyuhar ramadu. Pada bait yang terakhir tu, izhab ayyuhar ramadu tu, dibuat isyarat seseorang membuang sakit mata tu pada mata seseorang. Baca kat tu, anak-anak yang sakit mata, kawan-kawan yang sakit mata, kita sendiri yang sakit mata, ataupun kita sendiri nak berlindung, nak mengelakkan daripada terkena jangkitan sakit mata tu, maka tu antara amalan yang mujarab lah, antara amalan yang mujarab. Itu. Maka sunat kita menziarahi orang yang sakit, walaupun orang yang sakit itu hanya mengalami sakit mata, sakit yang simple lah, sakit yang jarang ataupun kecil kemungkinan menyebabkan kematian, pun sunat juga. Maka lebih-lebih lagi lah kalau sakit tu sakit yang lebih besar, dia demam panas ke, berat lah tu, membawa kepada kematian dan sebagainya lah. Dia tarik ke, disawan ke dan sebagainya, sunat yang ada, sunat mengunjung, sunat berziarah. Wal aduwi, dan musuh pun sunat juga. Sebab menziarahi musuh ni boleh menghasilkan kembali ataupun boleh menyambung kembali silaturahim. Bila kita pergi ziarah tu, ada kemungkinan untuk kita keruhkan, jernihkan kembali kekeruhan perseteruan yang ada di antara kita dengan musuh tu. Wal jarri, dan juga jiran tetangga kita. Tu hak sebagai jiran lah, hak sebagai jiran bila mana dia sakit, antara haknya ialah jiran-jiran yang lain itu perlu menziarahi dia. Kita sebagai jiran ini, hak jiran tersebut ke atas diri kita ialah dengan bila dia dalam keadaan sakit, maka kita perlu ziarah dia sebagai hubungan kejiranan, dengan kejiranan. Wal kafiri, dan kafir pun sunat juga. Kafir ni tapi tak semua kafir lah. In kana jarran au qariban. Sekiranya kafir tersebut jar, seorang jiran kita, maka dia ada hak kejiranan lah walaupun dia kafir. Au qariban, ataupun dia saudara kita, ada hubungan kekeluargaan dengan kita, sepupu kita dan sebagainya, tapi kafir, dia sakit, sunat ziarah. Sunat juga ziarah. Mudah-mudahan dengan ziarah itu membuka hatinya untuk memeluk Islam dan sebagainya. Dan seumpama inilah ni, dua ni, sama ada jiran ataupun qarib, saudara, ataupun lain yang ada hubungan lah, kemunasabahan yang menyebabkan sepatutnya kita pergi ziarah. Contohnya dia pekerja kita ke, contohnya dia orang yang pernah buat baik kat kita ke, dan sebagainya. Bila ada kemunasabahan tu, maka sunat kita ziarah.
Kalau tak ada kemunasabahan tu, kafir tersebut sakit, harus sahaja diziarahi. Harus sahaja diziarahi. Yang tidak digalakkan ataupun yang makruh diziarahi ialah ahli bid'ah ataupun dan ahli fujur, orang-orang yang pelaku bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, dan juga orang-orang yang terkenal dengan kejahatan. Ini tak sunat ziarah, bahkan makruh ziarah. Dan dalam setengah keadaan kata ulama boleh membawa kepada haram ziarah itu. Dengan sebab ziarah tersebut menyebabkan dia rasa dia tak salah apa-apa, contohnya. Bid'ah itu bukan bid'ah yang besar, contohnya. Dengan sebab kita ziarah, dia rasakan, aku buat lagu ni pun orang main ziarah juga. Aku jahat-jahat, aku tak mana pun orang main ziarah juga. Orang sanjung juga aku, orang kesian juga aku, orang sayang juga aku, menyebabkan dia kekal dalam keadaan tu. Sekiranya ziarah tersebut membawa kepada kesan yang sebegitu, haram kita ziarah. Tapi kalau tak membawa kepada kesan yang sebegitu, hukum dia makruh. Melainkan kalau kita ziarah tu dengan niat untuk memberi nasihat. Ni sakit ni, kena taubat lah. Kena ingatlah ni peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sunatlah ziarah tu. Kerana diharapkan daripadanya taubat. Kalau bukan kerana itu, maka makruh ziarah. Kerana kita diperintahkan oleh syarak untuk memulau dan juga tidak berkawan dengan orang-orang yang seumpama tu. Sebab berkawan dengan orang seumpama tu menyebabkan dia rasa dia tak salah. Ini kena tengok dalam hak ukhuwah, hak saudara dan sebagainya, hak sesama muslim dan sebagainya. Dia ada bab khusus dalam fiqh yang menceritakan hak sesama muslim. Kena jawab salam, kena bersalaman, kena jumpa, kena tanya khabar dan sebagainya. Dia ada hak-hak tu. Antaranya hak i'adatul marid lah, hak mengunjungi pesakit. Ziarah atau sunat ziarah ribban hal bagi i'adatul marid. Sunat menziarahi pesakit tu ribban. Ribban ni kita kata berselang hari lah, tak selalu, jarang-jarang. Ribban jarang-jarang lah. Hari ni ziarah, esok dak lah, lusa mungkin pergi ziarah, ataupun lusa ada, ataupun seminggu 2 kali ke seminggu 3 kali gitu lah. Tapi hari-hari. Yang sunatnya diziarahkan, ziarah orang sakit tu jangan ziarah hari-hari. Dia tak pergi mengunjung hari-hari. Yang sunatnya ribban, secara berselang hari. Hari ni pergi, esok tak pergi. Kemarin tak main ziarah, hari ni pergi ziarah, gitulah. Berselang hari. Sunat. Yang sunat ziarah secara berselang-seli maksudnya. Melainkan orang tersebut, orang yang sakit tersebut diketahui seronok dengan ziarah kita, ataupun memang dia minta kita ziarah di hari-hari. Dia jadi kekuatan bagi diri dia kalau kita ziarah di hari-hari. Tengok muka kita, dia semangat. Tengok muka kita, tengok kita mai, dia jadi lalu makan, dia jadi kuat untuk tahan sakit dia dan sebagainya. Maka pada ketika tu sunatlah ziarah hari-hari. Tapi kalau bukan lagu tu, maka tak sunat ziarah hari-hari. Sebaliknya ziarah secara berselang hari. Berselang hari. Selang 2 hari pi, selang 3 hari pi, selang sehari pi, lagu tu lah sunatnya. Dah pi ziarah tu, wa yukhaffafu, dan diringankan ziarah. Diringankan dengan maksud tidak berada lama pada ziarah tersebut. Pi ziarah orang sakit, doa kat dia, tanya khabar kat dia dan sebagainya, balik dengan duduk sampai sejam, dia orang nak kena masak nasi jamu kita pula. Dia dah lah sakit. Kadang-kadang dia nak duduk pun susah, kadang-kadang dia nak baring pun susah dan sebagainya. Dia nak tahan sakit dia lagi, nak melayan kita lagi. Maka sunat ditakhfifkan, diringankan ziarah tu. Diringankan ziarah tu. Makruh makruh berlama-lama menziarahi orang sakit. Makruh. Selagi mana kita tidak mengetahui bahawasanya dia suka dengan keberadaan kita. Dekat situlah. Kalau dia suka dengan keberadaan kita, dia suruh kita duduk lama, dia nak sembang lagi dengan kita, tak makruh lah. Tapi kalau bukan lagu tu, maka jangan ziarah lama-lama. Makruh hukum dia. Makruh kita berlama-lama berada di sisi orang sakit, sebab menyusahkan dia. Dia nak layan kita lagi, nak tahan sakit dia lagi, orang nak kena jamu kita lagi dan sebagainya. Sekali orang, kalau jenis orang tu ramai yang ziarah, sekali orang nak main, sekali orang nak main, dia tak nak rehat. Hak sakit tu kuih lama lah, makin panjang sakit dia, sebab tak cukup rehat yang sempurna dan sebagainya. Maka makruh italah, makruh memanjangkan masa berziarah.
melainkan kepada orang-orang yang diketahui bahawasanya dia suka dengan keberadaan kita yang lama, maka pada ketika itu hukumnya tak makruh, bahkan sunat. Gitu. Ni adab ziarah orang sakit lah. Adab ziarah orang sakit. Antara adabnya lagi, wa yad'u lahu bil afiyati in ihtumilat hayatuh. Dan berdoa baginya, bagi orang sakit itu, lahu lil marid, bagi orang sakit itu bil afiyah, dengan kesembuhan, dengan kesihatan. In ihtumilat hayatuhu, sekiranya diinginkan ataupun sekiranya diharapkan hidupnya. Dia orang yang tak mau mati lagi, orang yang nak sembuh, maka sunat kita doakan dia dengan kesembuhan. Sunat kita doakan dengan kesembuhan, walaupun tipis harapan untuk sembuh tu. Begitu juga walaupun doa tu daripada jauh, walaupun tak ziarah dia, sunat juga kita doakan dia kesembuhan. Dia panggil doa ala zahril ghaib. Doa bukan pada hadapan orang sakit pun sunat juga. Dia nak sembuh, dia masih lagi nak meneruskan hidupnya, masih lagi nak beramal ibadah, masih lagi tak mau, kita kata kalau bahasa kita lah, tak mau lagi, tak bersedia lagi untuk mati dan sebagainya, maka disunatkan kita doakan baginya dengan kesembuhan. Yang sama ada di depannya ataupun bukan di depan dia, sunat. Ini adab dia. Wa illa, dan jika tidak, fa yuraghibuhu fit taubati. Kalaulah dia tidak diharapkan sembuh, dia pun tahu dah aku sakit ni, sakit nak mati ya. Tak ada harapan sembuh dah aku ni pun. Aku tunggu masa Tuhan nak ambil nyawa aku lah. Dia tidak lagi mengharapkan kesembuhan. Dia tidak lagi mengharapkan hidup. Dia tak tamak untuk hidup dah. Dia dah mula menerima kemungkinan bahawasanya dia akan mati tu. Kalau lagu tu fayuraghibuhu fit taubah, maka sunat digemarkannya. Kita nasihat dia, kita anjurkan dia, kita pesan kepada dia fit taubah, pada bertaubat. Banyakkan bertaubat. Apa kalau ada kesalahan dengan orang tu, usaha bagi selesai bab kesalahan tu. Kalau ada benda-benda apa lagi yang tertangguh, hutang ke dan sebagainya, selesaikan dan sebagainya, sunat. Cuma sunat menyuruh taubat ni, sunat menggemarkan orang tu dengan taubat ni, disunatkan secara lemah lembut lah, bidutfin, secara lemah lembut. Bukan kita sediakan satu tajuk khusus, pi ni semata-mata nak suruh dia taubat, tak. Sambil-sambil sembang itu selit lah dia tu. Selit. Kita masukkan mesej ataupun pesanan suruh taubat tu dalam perbualan kita yang biasa. Bukan semata-mata pi tu dengan tajuk khusus nak suruh dia taubat, tak, bukan lagu tu. Nak sebaliknya, kita gemarkan dia dengan taubat tu secara kita cari arah ataupun cara sembang yang memunasabahkan kita, yang membolehkan kita untuk menyelit sikit pesanan untuk taubat. Bagi yang nak mendoakan bagi kehidupannya macam yang tadi ni, dia masih lagi bersemangat untuk teruskan hidup dia, masih lagi tak mau mati lagi lah kalau kita tanya, maka sunat didoakan untuk dia disihatkan lah. Antara doa yang afdal yang datang dalam hadis, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yushfika bi shifaihi. Itu antara doa yang afdal lah, yang maksur. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan pemilik arasy yang maha besar, bahawa semoga Allah menyembuhkan engkau dengan kesembuhannya. Dalam hadis yang sahih disunatkan dibacakan doa ini sebanyak 7 kali lah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yushfika, ataupun an yushfiyaka bi shifaihi, 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yushfiyaka bi shifaihi, 7 kali. Kerana ada hadis yang menyebutkan bahawanya siapa-siapa yang menziarahi orang sakit dan sakit tersebut sakit yang tidak membawa kepada matinya, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu. Adalah hadis tu, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu. Sesiapa yang menziarahi orang sakit, sakit tersebut sakit yang tidak mendatangkan ajal, dan dia berdoa dengan doa itu. Berdoa ni lah,
as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yushfiyaka bi shifaihi, sebanyak 7 kali, nescaya Allah akan selamatkan dia daripada terkena penyakit tu. Antara kelebihan doa tersebut dibacakan kepada orang sakit sebanyak 7 kali, kita Allah pelihara daripada sakit tu. Kita Allah pelihara daripada sakit tu. Itu antara kelebihan doa tu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka untuk orang yang tidak lagi diharapkan hidupnya, dia pun dah bersedia untuk kematiannya, maka kita isi kita punya sembang kita tu selitkan dengan taubah lah. Selitkan dengan berpesan kepada dia, mengingatkan dia untuk bertaubat, mengingatkan dia untuk keluar daripada kezaliman, untuk memperbetulkan semula kesalahan yang ada kalau ada, dan yang masih lagi kekusutan yang masih lagi belum dileraikan dan sebagainya. Begitu juga wal wasiyah, dan ingatkan dia tentang wasiat. Pesanan dia kepada orang waris dia, pesanan dia kepada orang ataupun waris dia. Pesanan ni bukan wasiat, dia bukan wasiat harta ni nak bagi kat siapa, tanah ni nak bagi kat siapa, rumah ni nanti siapa dia duduk, kereta tu nanti nak boleh kat siapa, duit lambeng tu nanti siapa yang nak urus. Tak, bukan tu, bukan wasiat tu. Kereta benda apa semua tu ada dah pengurusan faraid kat situ. Wasiat kat sini ni wasiat tentang contohnya wasiat tentang hutangnya. Wasiat tentang ada orang hutang dia ke, ataupun ada dia hutang orang ke, ada orang simpan barang kat dia ke, ataupun dia ada simpan barang kat orang ke, benda yang berkaitan dengan urusan tu lah. Urusan tu. Kalau ada hutang, dia ada rekod ada hutang tu, dia hutang dengan siapa, banyak mana lagi, bayar ada lagi, sampai tempoh bayar ada lagi dan sebagainya. Kalau orang ada hutang dengan dia, orang tu hutang banyak mana dengan dia, bila tempoh bayaran dia dan sebagainya. Dan disunatkan ditulislah wasiat tu. Banyak kelebihan yang disebutkan dalam hadis dan juga kalam-kalam ulama tentang kelebihan menulis wasiat. Bukan wasiat ni bila aku mati, rumah ni nanti hak siapa, kereta ni nanti hak siapa, kebun dusun aku nanti hak siapa, tanah di sekian-sekian tempat nanti hak siapa. Bukan hak tu. Yang tu dah ada dah pengurusan faraid kat situ, tak perlu. Tak perlu. Bahkan wasiat yang seumpama tu tak sah dan takkan berlaku melainkan dengan redha semua waris. Sebab kalau dia nak bagi reta-reta itu kepada waris, bagi masa hidup. Lepas dah mati, reta tu akan jadi faraid. Reta tu akan jadi harta faraid, akan difaraidkan, akan diagihkan secara pembahagian pusaka seperti mana yang ditentukan oleh Islam lah. Tu. Jadi kita lah ataupun orang, kefahaman kebanyakan masyarakat awam kita ni wasiat nak bagi reta kat siapa lah. Itu bukan wasiat yang tu. Bukan wasiat yang tu yang dituntut untuk orang yang hampir mati ataupun orang yang sakit. Wasiat yang dimaksudkan ialah apa benda yang tak selesai lagi bila dia mati ni. Ada hutang ke tak, ada jaminan ke tak, dia ada gadai reta dekat siapa-siapa ke, orang ada gadai reta depa kat dia ke dan sebagainya. Dia ada simpan, dia ada pegang amanah reta siapa-siapa ke dan sebagainya. Tu urusan yang tak selesai lagi bila dia mati tu. Dan benda tu sunat ditulis lah. Sunat ditulis dan sunat disaksikan wasiat tu. Gitu. Banyaklah. Macam tu juga sunat kita doakan bagi dia juga. Supaya dimudahkan urusannya, dimasukkan dia di kalangan orang-orang yang soleh dan sebagainya. Allah terima segala amal ibadah dia dan sebagainya. Kita bagi tahu kat dia apa kelebihan mati, apa benda yang dia akan jumpa lepas pada mati ni kalau dia orang soleh dan sebagainya. Cerita benda-benda lagu tu lah. Cerita benda-benda yang mengembirakan hati dia dan menjadikan dia lebih bersedia untuk mati. Sebab dia memang ke arah kematian dah bagi orang yang tidak mengharapkan hidup. Lagi qala rahimahullahu ta'ala wa yuhsinul maridu zannahu billahi ta'ala. Dalam satu naskah wa tahsinul zanni billahi ta'ala wa yuhsinul maridu zannahu billahi ta'ala. Sama. Dan memperbaiklah oleh orang yang sakit itu akan zannya dengan Allah. Berpesan kepada dia untuk sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bila mana memang dah ada tanda-tanda kematian pada diri dia. Maka berbaik sangka pada Allah ni sangat penting pada ketika tu. Sebab dalam satu hadis riwayat Imam Muslim,
Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billah. Illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang kamu mati, sabda Nabi SAW, melainkan dia mati dalam keadaan dia berbaik sangka dengan Allah. Sebab tu penting. Sebab berbaik sangka, husnuzan dengan Allah pada ketika nak mati itu sangat penting. Dalam satu hadis yang lain, hadis kursi, Allah sebut, ana inda zanni abdi bi, falyazunnu bi ma sya'a. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi, di sisi sangkaan hamba aku. Macam mana? Aku seperti mana yang hamba aku sangkakanlah yang hamba aku harapkan. Kalau hamba aku harapkan aku ni Tuhan yang Maha Pengampun, aku kan jadi Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau hamba aku ni tak mengharapkan aku jadi Tuhan yang Maha Pengampun, aku tak jadi Tuhan yang Maha Pengampun dan sebagainya. Maka sebab tu dalam hadis tersebut Allah mengatakan falyazunnu abdi ma syaa. Maka sangkalah hamba aku apa yang dia nak. Kalau dia sangka baik, aku akan buat baik dengan dia. Kalau dia sangka tak baik dengan aku akan buat tak baik dengan dia. Hadis tu dalam Arba'in Nawawi pada ana inda zanni abdi bi falyazunnu abdi ma syaa. Itu. Maka kena berbaik sangka dengan Allah. Ni keadaan di mana kita lebihkan raja, dia panggil. Kita lebihkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan billah ni masuk dalam raja lah, masuk dalam berbaik sangka dengan Allah, masuk dalam pengharapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan mengampunkan kesalahan kita dan menerima kita sebagai hamba-Nya yang soleh. Sebab dalam kehidupan secara umumnya dia ada dua konsep kepercayaan hamba kepada Allah. Satu dipanggil khauf, yang kedua dipanggil raja. Khauf maksudnya takut kepada Allah. Takut tak diterima amalan, takut amalan itu ditolak, takut nikmat yang diterima tu hanyalah istidraj, hanyalah ujian daripada Allah, hanyalah bala yang dihiaskan sebagai nikmat dan sebagainya. Khauf, dipanggil takut. Kena ada. Dan yang kedua kena ada ialah raja, pengharapan kita kepada Allah. Tuhan ampunkan kesalahan kita, pengharapan Tuhan terima taubat kita, pengharapan bahawasanya apa yang kita lakukan ini tidak menjadikan Allah murka dan sebagainya. Dia kena ada tu. Dan dia kena seimbangkan dalam kebanyakan hal, dia kena seimbangkan. Dalam kebanyakan hal, dia kena seimbangkan. Ada setengah keadaan yang perlu lebihkan khauf, takut kepada Allah. Ada setengah keadaan dia perlu lebihkan raja, pengharapan kepada Allah. Dalam keadaan nak mati ni, dia keadaan yang sepatutnya seseorang itu melebihkan raja'nya, melebihkan harapannya kepada Allah lebih daripada khauf. Lebih daripada khauf. Ini kena kembali dalam perbahasan tasawuf lah, perbahasan ilmu hati. Waktu bila nak lebihkan raja', waktu bila nak lebihkan khauf, waktu bila nak seimbangkan di antara khauf dengan raja'. Pengharapan kita kepada Allah mesti diseimbangkan dengan takutnya kita ke atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tengok sana. Wa yukrahu lahu syakwa. Dan dimakruhkan bagi orang yang sakit itu syakwa. Mengadu sakitnya lah, mengadu kepada selain Allah lah. Syakwa ila ghairillah. Mengadu kesakitannya, mengadu susahnya itu kepada selain Allah, makruh. Sakitnya aku ni sakit, aku ni tak larat, aku ni tak boleh buat macam-macam dah, mata aku ni tak nampak dah dan sebagainya, makruh hukumnya. Kita mengungkit ataupun kita mengadu hal kita kepada selain Allah. Tapi bukan mutlak lah. Adapun kita mengadu hal kita kepada doktor, itu tak makruh lah, sebab dia nak bagi kita, kita nak ikhtiar untuk kesembuhan. Ataupun kita nak mengadu kepada orang-orang yang hampir dalam hati kita, untuk menenangkan kita, untuk meluahkan perasaan, itu tak makruh lah. Bukan atas rupa keluh kesah. Aduan tersebut bukanlah mengeluh dan bukanlah mempertikaikan takdir, cuma untuk berkongsi dan juga untuk meringankan beban yang kita tanggung. Itu tak makruh lah. Ini jumpa siapa pun sakit, aku ni sakit ni, aku ni tak larat jumpa siapa-siapa pun, kawan baik ke, kawan tak baik ke, duk tahu sakit tu. Yang sihat dia tak cerita pun makruh hukum dia. Dia punya syakwa, mengadu kepada selain Allah, hukum dia makruh. Melainkan ada hajat dan ada keperluan lah, mengadu kepada doktor untuk ubat dan sebagainya, mengadu kepada orang-orang yang ada kedudukan dalam hati dia untuk meringankan beban
tekanan yang dia rasa dan sebagainya, maka pada ketika itu tak makruh. Tak makruh. Sama juga dengan mengeluh lah. Mengeluh. Panggil mengerang. Anin dia panggil. Al-anin. Mengerang. Mengerang sakit. Itu tak makruh. Tak makruh. Hukumnya khilaful aula. Sekiranya dia boleh kawal. Sekiranya dia boleh kawal kesakitan dia tu. Tapi sekiranya dia tak boleh kawal kesakitan tu, keluh kesah dia tu, mengerang itu hasil daripada kesakitan tanpa dia mampu tanggung, ataupun dengan mengerang itu mengurangkan kesakitan dia, maka hukum ni tak makruh. Hukum ni tak makruh. Tapi kalau saja-saja duk tak ada apa mengerang sakit, adui itu pun tak makruh lah, tapi khilaful aula. Yang aulanya apa? Yang aulanya digantikan dengan tasbih. Sakit ya subhanallah, sakit dia astaghfirullah, sakitnya alhamdulillah dan sebagainya. Nabi pun kalau berlaku musibah pada diri baginda, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan. Tu dia lebih baik daripada al-anin, lebih baik daripada mengerang. Duk adui tu. Tapi kalau adui itu memang tak mampu dah, memang tabik ke adui itu, sebagian ulama kata dia dikira sebagai tasbih. Tengok dalam matan Jawharah Tauhid ada bincang masalah tu. Aninil marid. Malaikat tulis segala ucapan kita termasuk erangan orang yang sakit. Di situ ada perbahasan dia. Makruh juga wa tamannal mauti bila khaufi fitnatin fid din. Dan mencita-citakan kematian. Makruh hukumnya. Mencita-citakan kematian bila khaufi fitnatin fid din. Bukan kerana bimbang ataupun takutkan fitnah dalam agama. Sebaliknya, dia cita-citakan kematian tu kerana kemudaratan yang berlaku pada diri dia. Sama ada pada badan dia atau pada harta dia dan sebagainya. Menega rugi, aku ni mati pun tak apa. Sakit, patah kaki ke, patah tangan, payahlah nak berjalan, nak makan pun payah, nak duduk pun payah, nak lena pun payah, mati pun tak apa. Makruh hukum dia. Mencita-citakan kematian. Hukum dia makruh. Tapi kalau dicita-citakan kematian itu atas urusan agamanya, fitnah banyak dah lalu buat agama ni. Orang ni kata kat orang ni duk maki umat-umat yang terdahulu, duk mempersendakan sahabat Nabi, duk bermain-main dengan agama, kuih teruk lah ni. Aku tak sanggup lah nak hidup dalam zaman fitnah yang banyak ke atas agama ni. Kalau matikan aku pun tak apa. Itu tak makruh lah. Itu tak makruh. Kalau macam tu pun tak makruh. Bahkan digalakkan, bahkan dibenarkan. Begitu juga dia mencita-citakan kematiannya untuk mati di tempat-tempat yang baik. Tanah Haram, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Di tempat-tempat yang elok. Kawasan-kawasan penempatan orang-orang soleh dan sebagainya. Maka dia tidak memberi mudarat lah. Dia tidak makruh hukum dia. Tidak makruh hukum dia. Bahkan dimasuk dalam satu hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Sesiapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, dengan matilah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Ini masuk dalam saranan tu. Maka kalau dia mati untuk menjaga agamanya, untuk mengelakkan dirinya daripada fitnah dan sebagainya, fitnah agama dan sebagainya, maka hukum dia tak makruh. Bahkan dia dibenarkan dan dia dituntut. Tengok masyarakat teruk lah. Tak boleh buat apa ni, bahaya ke aku. Kalau aku gagah lagi, tak tentu aku ni akan terus berdiri atas agama yang sebenar, ataupun aku hanyut macam ni pada ya Allah, matikan aku, tak ada masalah. Bahkan dia dituntut. Tapi kalau menginginkan kematian tu kerana kemudaratan yang berlaku pada dirinya ataupun pada hartanya, maka hukum dia makruh. Maka hukum dia makruh. Lagi makruh juga wa ikrahuhu ala tanawul dawa. Dan makruh juga memaksa orang sakit tu. Ikrah. Memaksa orang sakit ala tanawul dawa, atas mengambil ubat. Paksa dia tak mau, kita paksa dia ambil ubat. Hukum dia makruh. Kita lah makruh atas kita lah. Kena makan ubat ni. Tak payahlah kot. Kena makan ni. Makan. Tak payahlah kot.
tak apa, takat duk ada lah ni, takat duduk lagu ni okey dah, elok dah, boleh tahan dah sikit, makan ubat. Makruh hukum dia. Kita paksa orang makan ubat. Sekalipun kita sangka, kita zon bahawasanya ubat itu akan memberi manfaat pada dia secara adat, pun tetap hukum dia makruh. Sebab dia mengganggu, dimasuk dalam tashwishul marid. Dia masuk dalam mengganggu dan menyusahkan hati orang sakit. Dia makan tu dengan rasa terbeban. Aku tak mau makan, tapi dia paksa makan. Nak makan lah. Maka dia tak membantu ke arah kesembuhan lah. Secara mental. Dia tak sihat. Duduk dalam tekanan. Dah lah sakit dah. Tambah tekanan tu lagi. Melainkanlah kalau dia yang nak berubat. Kalau dia nak berubat tu hukumnya sunat. Kalau dia nak berubat, hukumnya sunat. Tapi kalau dia tak mau berubat, kita paksa dia berubat, hukum dia makruh. Kalau dia tak mau makan ubat, kita paksa dia makan ubat, hukum dia makruh. Tapi kalau dia nak makan ubat, sunatlah dia makan ubat. Sebagai ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, beriktimat, berpegang bahawasanya ubat itu tidak memberi sebarang kesan, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Seperti mana yang kita pelajari dalam ilmu tauhid. Baik berubat, baik makan ubat. Kalau duk paksa berubat, dia tak mau berubat, kita paksa dia berubat. Ni, jom bintang ni, aku bawa ambil ni. Jom pakai baju, jom aku bawa ambil ni, aku buat ni. Dia tak mau pergi, kita paksa dia juga. Makruh hukum dia. Kita niat nak tolong dia, ada makruh. Tak dapat pahala, makruh. Sebab paksa sesuatu yang dia tak mau dan bukan kewajipan pun atas diri dia. Gitu. Sama juga dengan paksa makan, sama juga. Bukan kata berubat ya, makan pun makruh kalau kita paksa. Orang tak mau makan, paksa makan. Ikrah ala ta'am pun makruh. Tak mau makan ni. Kita siap tolong bubuh ni. Kita ingatkan nak boleh pahala, ada hukum dia makruh. Jamu makan tu ingatkan nak boleh pahala, ada makruh hukum dia. Dia tashwish. Dia mengganggu perasaan. Makan tu boleh jadi tak makan tu sebab dia kenyang sangat dah ke, ataupun dia tak apa suka dengan menu tu ke, ataupun sebagainya lah. Orang tak makan sebab macam-macam lah, nak diet ke apa ke. Kita duk paksa dia makan, hukum dia makruh. Kita duk kata ni kenduri boleh pahala, tak tak boleh pahala sebab paksa lagu tu. Kalau dia yang nak makan, sunat lah jamu orang makan. Gitu. Habis. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idha hadarahul maut. Wa idha hadarahul maut. Apabila telah hadirlah baginya kematian. Hadir kematian ni maksudnya bukan mati dah. Hadir alamat-alamat menunjukkan atas bahawasanya dia akan mati. Hadarahul maut, ay hadara amaratul maut. Hadarathu amaratul maut. Tiba tanda-tanda kematian. Dia tak mati lagi. Dia masih lagi belum mati, tapi dah ada tanda-tanda nak mati. Nafas dia kuih pelan, dia kuih tak larat, badan dia kuih lemah dan sebagainya. Dah ada tanda-tanda nak mati tu. Tanda-tanda roh bakal dicabut tu. Dalam keadaan tu, sunatnya ulqiya ala syiqqihil aiman. Dibaringkan dia di atas rusuk kanan dia. Dibaringkan dia atas rusuk kanan macam semayang. Macam keadaan semayang orang yang berbaring. Sunat lah, tak wajib, sunat. Macam mana keadaan seseorang tu dalam lahat, dalam lubang kubur dia. Fa'in ta'azzara, maka sekiranya teruzur tak boleh belah kanan, adalah sebab sakit ke, ataupun keadaan tak sesuai ke, ataupun tempat lokasi tak sesuai ke, fal aisar, maka rusuk belah kiri. Tapi masih lagi dalam menghadap kiblat lah. Macam mana duduk dalam yang lahat lah, macam mana duduk dalam kubur. Wa illa, dan jika tidak, kalau belah kanan pun tak boleh, nak mengiring atas rusuk kiri pun tak boleh, fa'ala qafahu, maka di atas belakangnya terlentang lah, bagi dia duduk terlentang. Biasanya kita terus dengan terlentang lah, tak. Kalau boleh baringkan dia ke atas rusuk kanan, baring atas rusuk kanan. Kalau tak boleh kanan, baring atas rusuk kiri. Kalau tak boleh juga, barulah kita terlentangkan dia. Biasanya kita terlentang terus lah. Tapi ni adab dia yang sepatutnya. Bila terlentangkan dia, wa wajuhuhu wa akhmasahu lil qiblah. Sedangkan mukanya, wa akhmasahu, dan dua tumitnya, lil qiblah, dihalalkan ke arah kiblat. Maksud dua tumit kat sini bahagian bawah badan dia lah. Macam mana kita semayang terlentang lah. Kedudukan kita macam mana kita semayang terlentang, ganti daripada orang yang tak mampu berdiri tu. Macam yang kita mengaji dalam rukun qiyam masa berdiri. Mukanya dan kakinya, tumitnya tu dihalalkan ke arah kiblat. Kaki lunjuk ke kiblat lah bahasa mudah kita ini. Wa yurfa'u ra'suhu bi syai'in.
dan diangkatkan kepalanya dengan sesuatu. Kita sendai bantai ke, kita lapik pakaian ke apa ke, bagi tinggi si kepala bahawa supaya kepala itu boleh melihat ke arah kiblat. Kemudian wa yulaqqanu la ilaha illallah, dan ditalqinkan, diajarkan sebutan la ilaha illallah. Diajarkan sebutan la ilaha illallah, talqin pada orang yang nak mati. Sunatlah, tak wajib, sunat. Walaupun orang yang nak mati itu bukan mukallaf, sunat juga hukum dia. Walaupun si orang yang sakit tersebut tu bukan mukallaf pun, sunat juga kita talqinkan dia, kita ajarkan dia ucapan la ilaha illallah. Ajarkan ni bukannya paksa dia tak, faham elok. Ajarkan ni kita sebut supaya dia ikut, tu je. Kita sebut la ilaha illallah, kita suruh dia ikut. Dan tak perlu ulang lah, wala yulahu alaih, dan jangan dipaksakan ke atasnya. Lepas sebut-sebut pula, sekali cukup lah. Sekali cukup. Sekali sebut, cukup. Bila dia sebut dah lah. Tak payah dia suruh sebut pula. Ataupun kalau dia tak mau sebut, tak payah dia paksa dia lah. Ni kena sebut ni, kena sebut. Kawan duk tahan sakit, nak sebut apa pun tak boleh dah. Ni kena sebut ni, kena sebut. Tak. Jangan dipaksakan sebutan la ilaha illallah tu ke atas diri dia. Kita cuma bantu dia saja. Talqinkan dia, ajarkan dia. Ajar tu dengan kita sebut dan bagi dia ikut, tu dia. Kalau tak mau ikut, sudah pergi. Saya ajak pula. Lama lepas tu saya ajak pula. Dan sebagainya. Kalau dia dah sebut dah, jangan diulang. Jangan ulang. Melainkan sekiranya dia cakap benda lain pula lepas daripada sebut la ilaha illallah tu, dia cakap benda lain. Walaupun benda lain tu berkaitan dengan agama. Maka pada ketika tu sunat kita ulang semula talqin tu supaya masuk dalam golongannya Nabi sebut dalam hadis, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Kita nak dapatkan fadilat tu. Maka kalau dia lepas daripada sebut la ilaha illallah pun dia sembang bab lain lagi, cerita bab lain lagi. Maka sunat diulangkan talqin tu. Bila dah sebut dah talqin tu, dia pun dah sebut dah, dia pun dah ada ajuk balik talqin yang kita ajar tu, dah mati. Jangan lepas sebut-sebut pula, lepas seminit suruh dia talqin ulang lagi, tak mati. Tak, bukan lagu tu. Tak disunatkan. Dan tak disunatkan ditambah dengan Muhammadur Rasulullah sebab dia Muslim. Melainkan orang kafir lah. Kalau orang kafir ni kena sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah, baru dia masuk Islam. Kalau la ilaha illallah saja tak masuk Islam lagi. Tak cukup rukun 2 kalimah syahadah, tapi dia orang Islam dah, memang Muslim dah pun. Dia tak perlu kita tambah dengan Muhammadur Rasulullah sebab dia menambah panjangkan lagi talqin bagi orang yang nak mati. Dia panggil mustahdar, orang yang dalam keadaan mati telah sampai kepadanya, telah tiba di hadapannya. Maka sekadar la ilaha illallah saja, tak payah sambung sampai Muhammadur Rasulullah. Wala yuqalu lahu qul, dan jangan dikatakan bagi si orang yang sakit tu, mustahdar tu, orang yang hampir kepada kematian tu, qul, katakanlah la ilaha illallah lah. Jangan duk paksa dia, maksudnya. Jangan duk paksa dia, jangan duk tekan dia. Kadang-kadang dia tak mampu sebut, kadang-kadang dia sebut dah dan sebagainya. Jangan duk paksa dia, ajar. Talqin maksudnya ajar. Ajar dengan bahawa kita sebut dan dia ikut. Dia nak ikut, tak ikut, dia baik pergi. Kita sebut la ilaha illallah. Dah pun kita kata dia ni saya sebut ni Pak Long ikutlah noh. Tak apalah lagu tu. Jangan ni Pak Long kena kata la ilaha illallah. Ni makcik kena kata la ilaha illallah. Ni Tok Wan kena kata la ilaha illallah. Tak. Jangan disuruh sebegitu. Sebab dia memang orang yang sedang bertarung dengan kesakitan nak mati dah. Gitu. Ajarkan saja. Gitu. Wal afdalu, dan yang paling afdalnya, yang paling utama untuk mentalqin ni talqinu ghairil waris. Ialah talqin selain daripada waris. Orang lain, bukan waris yang talqin ke dia. Dan juga bukannya musuhnya yang mentalqinkan dia. Bukan warisnya dan bukan musuhnya yang mentalqinkannya. Masalah bukan warisnya ni dan bukan musuhnya yang aula untuk mentalqinkannya ni. Masalah sekiranya berlaku tohmahan pada diri waris tu. Contohnya, orang yang nak mati tu kaya. Dan memang berlaku wujud iri hati ataupun rasa perebutan di antara satu sama lain. Siapa yang boleh talqinkan ayah yang nak mati ni, maka dia lah dapat habuan pusaka yang paling banyak contohnya. Dialah yang waris rumah ni contohnya. Maka dia akan dapat tohmahan tu. Maka kalau lagu tu,
dielakkan dan yang aulanya bagi orang lain yang bukan waris yang talqinkan dia, kawan rapat dia ke, orang kampung dia ke dan sebagainya. Tapi kalau tak wujud tohmahan tu, tak berlaku tohmahan tu, contohnya orang tu miskin, nak ada berbuah harta lagu mana, waris tak berbuah harta memang orang miskin, ataupun dia kaya dan tak wujud tohmahan tu, anak-anak dia semua memang tak berhajat pun kepada peta dia dan sebagainya, maka pada ketika tu warislah yang aula untuk mentalqinkan dia. Jangan kita baca ni baca kosong tak. Lagi yang afdalnya mentalqinkan orang yang nak mati tu bukan waris. Lepas tu kita hak anak ni tak talqin puak kita tak. Bukan. Faham elok masalah. Masalah yang dikatakan afdal bagi selain waris untuk mentalqinkan si mati, orang yang nak mati tu, sekiranya takut berlaku tohmahan atas diri orang yang mentalqinkan tu. Orang tohmah dia, dia buat baik tu pasal dia nak ambil harta lebih. Dia nak buat baik tu pasal nak tunjuk kata dia lah anak yang puak paling sayang. Jadi bergaduh adik-beradik pula. Kalau takut wujud tohmahan yang seumpama tu, maka bagi bukan waris terus yang talqinkan dia. Yang afdalnya sebegitu. Untuk menutup pintu pergaduhan dan pintu tohmahan selepas daripada kematian dia. Sebaliknya, kalau tak timbul isu tu, tak ada isu tohmahan dan sebagainya ni, maka yang afdalnya anaknya lah yang mentalqinkannya. Warisnya lah yang mentalqinkannya. Gitu. Faham ke elok masalah? Sagi tunggang langgang habis. Fa idza mata, maka apabila mati ia, ini baru mati. Bila dah tahaqquk kematian, memang pasti dia mati. Ghummidha 'ainahu, dipejamkan matanya. Dipejamkan mata selepas pada kematiannya, sunat kita pejamkan mata. Ghummidha 'ainahu ay nadban, sunat kita pejamkan mata dia. Itu. Sebab kalau lepas daripada itu, kalau lama biak, mata dia tu tak akan terpejam lah. Otot mata dia akan jadi keras dan tak dia susah untuk dipejamkan. Jadi lepas daripada mati tu, tutup mata. Cumanya ada petua daripada ulama-ulama kita, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Amir Al-Kabir. Allamah Al-Amir Al-Kabir menyebutkan bahawasanya antara petua yang mujarab untuk menutup mata si mati, sekiranya mata tersebut tak ditutup selepas pada kematiannya, ialah dengan bahawa ditarik lengannya, lengan si mati, serta dua ibu jarinya serentak. Hang pegang dua tangan, pegang lengan si mati tu, lepas tu ada seorang yang pegang dua ibu jari kaki si mati tu, tarik serentak. Maka perbuatan tersebut akan membolehkan ataupun akan menjadikan kelopak mata si mati itu tutup. Dan ini amalan yang mujarab lah, seperti yang disebutkan oleh ulama. Sebab kalau tak tutup selepas pada kematian tu, lama-lama otot mata tu akan jadi keras dan tak boleh tutup. Otot ni lah penutup mata kita ni. Kelopak mata ni akan jadi keras dan dia akan terbeliak, akan selik. Tu. Jadi yang disunatkan lepas pada hadir mati, confirm dah mati, memang berlaku kematian, ada tanda-tanda memang dia dah mati sungguh dan sebagainya, maka tutupkan kedua mata sunat. Wa shudda lahyahu bi'isabatin 'aridah, dan diikatkan akan rahangnya. Tulang rahang ni diikatkan dengan isabah, dengan tali, dengan tali pengikat lah, kain dan sebagainya, 'aridah yang lebar. Bukan tali tangsi, bukan tali rapia dak. Carilah kain ke apa yang lebar untuk diikat rahangnya. Ikat rahang ni maksudnya diikatkan atas kepala lah. Tali kain kita ke, kain 4 jari ke 3 jari ke, tarik dan ikat atas kepala supaya tertutup mulut si mati. Sunatnya. Sebab kalau tak buat benda-benda lagu ni, otot-otot akan kejang lepas pada kematian tu. Dalam satu tempoh dia akan kejang dan tak boleh tutup lah. Sah. Waluyinat mafasiluhu, dan dilembutkan segala sendinya. Sendinya termasuk juga dengan kata sendi ni, dan jari-jarinya. Maksud mafasiluhu ay wa asabi'uhu. Wa asabi'uhu, dan segala jari-jari dilembutkan lepas pada kematian. Kena buat dah. Dengan bahawa kalau lengan kita ni nak dilembutkan otot sendi siku kita ni, bila mati, lengan bawah kita ni dirapatkan dengan lengan atas. Lengan bawah ni dirapatkan dengan atas. Betih dia tu dirapatkan dengan pahanya. Dan pahanya tu dirapatkan dengan perutnya. Stretching lah. Buat regangan pada si mati lepas pada kematian untuk melembutkan otot-otot dia, sendi-sendi dia supaya mudah untuk dimandikan.
Sebab kalau tak buat dalam tempoh masa yang tertentu, otak-otak badan manusia selepas pada mati dia akan jadi keras. Dia keras kejung. Dilembutkan. Walau biduhnin, walaupun dengan menggunakan minyak. Kalau dah lambat dah ataupun memang jenis otak keras dah dan sebagainya, kalau perlu gunakan minyak untuk melembutkan sendi-sendi itu, maka gunakan minyak. Inihtija ilaih, sekiranya diperlukan kepada minyak tersebut. Kena guna minyak zaitun ke minyak urut ke apa untuk melembutkan sendi, gunakan. Tapi bukan perlu semua orang kena ada. Menggunakan minyak ni sekiranya diperlukan saja. Kalau orang tu tak, kalau si mati tak perlukan minyak tu dah, lepas pada mati tu dah ada orang tolong bagi regang dia punya, bagi lembut dia punya sendi dan sebagainya, tak perlulah gunakan minyak tu. Wa tulza'u thiyabu mautih, dan dicabutkan pakaian matinya, pakaian yang dia mati, yang dia pakai semasa dia mati tu, buang. Ditanggalkan, bukan buang tak, ditanggalkan. Buang bahasa dah lah, ditanggalkan daripada dia. Baju yang dia pakai semasa dia mati tu, pakaian yang dia pakai semasa dia mati tu, ditanggalkan, dipecatkan. Wa yustaru bi thawbin khafifin, dan ditutup jenazah si mati itu dengan pakaian yang ringan. Pakaian yang ringan. Pakaian yang ringan. Gitu. Kain dan sebagainya lah tu yang kita gunakan, kain batik lepas, kita gunakan kain pelekat yang diuraikan tulang itu dan sebagainya supaya tutup semati dengan kain yang ringan. Dan sunat diselitkan hujung kainnya di bawah kepala dan di hujung kaki supaya kain itu tak tersingkap dan sebagainya. Wa yud'u 'ala batnihi syai'un thaqilun, dan diletakkan di atas perut si mati tersebut syai'un thaqilun, sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Yang aulanya diletakkan atas pakaian lah. Tapi kalau nak letak bawah pakaian, atas badan dia terus pun tak ada masalah. Cuma yang aulanya fauqa thawb lah. Diletakkan sesuatu yang berat di atas perut dia tu, di atas pakaian dia. Supaya tak membagi kemung perut. Dan yang aulanya dengan sesuatu daripada besi. Kalau orang tua kita ni, tak tahulah belah lain tak tahu, tapi kalau belah kita ni selalunya orang guna kacip pinang. Besi kacip pinang. Lah tak tahulah orang kenal ke tak kacip pinang tu. Tapi sunat diletakkan, dia berat. Dia besi dan dia berat. Sekurang-kurangnya kadar 20 dirham. Lebih kurang 60 gram lah. Jangan ringan daripada tu. Sesuatu yang berat aja, kita kata 60 gram ke atas. Kadar 20 dirham. 1 dirham 3 gram. Jadi kadar 20 dirham maksudnya 60 gram. Bagi supaya perut dia tak kembung. Perut dia tak kembung. Dan jangan berat sangat. Sekiranya kalau diletakkan di atas orang hidup pun tak selesa, maka haram diletakkan atas si mati. Jangan letak berat sangat. Sebab dia letak batu tungku, hak orang duk tungku, orang salin tu pula. Batu tungku tu kalau letak atas orang hidup pun senak. Sakit. Menyebabkan dia tak selesa. Maka haram digunakan untuk si mati. Dia masuk dalam iza'ah, masuk dalam menyakiti orang yang telah mati. Agak-agak lah. Tujuan dia untuk mengelakkan perut si mati kembung ataupun keras masuk angin dan sebagainya. Wa yustaqbalu bil qiblah, dan dihadapkan si mati tersebut kepada kiblat. Macam tadilah. Sama ada diletakkan yang mengiring belah kanan ataupun mengiring belah kiri ataupun ditelentangkan. Kalau ditelentangkan mudahlah, kita letak sesuatu atas perut itu. Kalau mengiring maka diletakkan sesuatu atas perut itu dan diikatkanlah supaya tak jatuh sesuatu tu. Sekiranya dibaringkan secara mengiring belah kanan ataupun belah kiri. Tapi kalau diletakkan telentang tak ada masalah lah, dia memang tak bergerak lah. Wa yatawalla jami'a dzalika arfaqu maharimihi, dan yang menguruskan semua tu, yang menutup mata dia, yang mengikat rahang dia, yang melembutkan sendi-sendi dia, yang menukar pakaian dia, yang meletakkan sesuatu yang berat atas perut dan semua tu arfaqu maharimihi. Mahram ya, orang-orang adik-beradik dia lah, sanak saudaranya, anak bini dia yang paling dia sayang, yang paling dia kasih, bini dia ke, suami dia ke, anak dia ke, cucu dia ke dan sebagainya. Lagi wa yud'a lahu, sunat juga mendoakan baginya, bagi si mati lah, doakan supaya dia sabat, supaya dia tetap imannya, tak goyang ketika menjawab soalan daripada mungkar nakir contohnya.
doakan supaya dia diturunkan rahmat ke atasnya, doakan supaya dia diampunkan kesalahannya. Doalah apa-apa saja doa, kerana pada masa tu si mati sangat-sangat berhajat kepada doa lah. Dia nak doa sendiri tak boleh lah. Kita lah yang masih hidup, yang menyaksikan kematiannya, kita lah yang tolong doa bagi dia. Wa yubadiru bi bara'ati zimmati, dan bersegera dengan melepaskan tanggungannya, tanggungjawabnya. Kalau ada hutang apa, selesai siap-siap, segera, sunat disegerakan. Kalau ada kesalahan di atas orang lain dan sebagainya, minta maaf siap-siap. Ada kezaliman yang dilakukan ke atas orang lain, minta maaf siap-siap dan sebagainya. Kalau ada hutang orang, dia ada hutang orang dan sebagainya, minta halal siap-siap ataupun bayar siap-siap dan sebagainya. Kalau tak boleh nak disegerakan, maka seseorang perlu mengambil tanggungjawab dulu, sama ada anak bini dia ke, keluarga dia pun, ataupun orang lain. Sah. Itu yang kita biasa dengar bila ada orang mati, bila ada kematian dan sebagainya, anak dia akan sebut, kalau ada ayah saya ni berhutang dekat siapa-siapa, maka boleh mai tuntut kat saya. Hutang-hutang tu sekarang ditanggung oleh saya. Tu nak bara'ah zimmah, nak melepaskan tanggungjawab ayah dia daripada tuntutan hutang tu dan sebagainya. Sah lagu tu. Tu kalau tak boleh disegerakan pembayaran lah. Kalau boleh bayar segera, bayar segera. Ada hutang apa-apa, ada duit dan sebagainya, bayar segera. Menggunakan harta si mati lah. Menggunakan harta si mati. Itu keperluan yang perlu digunakan harta si mati sekiranya ada sebelum diagihkan secara faraid dan sebagainya. Tu bincang dalam bab faraid. Wa tanfidhu wasiyatihi, dan melaksanakan wasiatnya. Melaksanakan wasiatnya. Sunatlah. Sunat melaksanakan wasiatnya dengan segera. Bahkan kadang-kadang jadi wajib bila mana dia disuruh oleh si mati tersebut sebelum kematiannya. Aku sebelum aku mati ni, lepas aku mati ni terus hampa kena pergi bayar hutang aku kat kawan tu. Ada duit dia dalam, aku simpan saya dah, maka wajib pergi bayar segera. Bila mana ditakyin ditentukan dengan segera tu. Bukan wasiat dia, ni tanah ni bagi kat abang hak sulung, kereta ni bagi kat adik abang sudah, bukan wasiat tu. Bukan. Rata-rata tu semua dah jadi harta pusaka. Kalau nak bagi masa hidup. Bagi masa hidup. Ataupun bagi masa sihat. Wasiat yang dimaksudkan di sini macam yang kita sebutkan tadi, wasiat yang berkaitan dengan hutang-hutangnya dan segala tanggungjawabnya. Wasiat tu, aku ada simpan duit daripada nama sekian-sekian, dia minta tolong aku simpan kat dia. Kalau aku mati ni, serah balik duit ni kat dia. Aku ada tolong simpan geran tanah, kawan ni sekian-sekian minta tolong aku simpan dan sebagainya. Maka bila aku mati, serah balik ke dia, maka segerakan. Sunat disegerakan. Habis, wa yustahabbul i'lamu bi mautihi li salati alaihi, dan disunatkan i'lam, mengwar-warkan, menyebarkan berita kematiannya. I'lamu bi mautihi, menyebarkan berita kematiannya, mewar-warkan kematiannya, li salati alaihi, supaya orang boleh datang untuk solat ke atas si mati. Orang juga boleh berdoa kepada si mati dan sebagainya. Orang boleh tarahum, boleh mendoakan dengan rahmat kepada si mati dan sebagainya. Sunat diwar-warkan. Seperti mana Nabi mewar-warkan kematian Najasyi ketika mana dia khabarkan oleh malaikat Jibril. Nabi war-warkan kepada sahabat-sahabatnya. Najasyi mati di sana lah, di Habsyah lah. Malaikat Jibril bagi tahu kat Nabi, maka Nabi pun cerita kat sahabat-sahabat dan dia persembahyang ghaib ke atas jenazah Najasyi radhiyallahu anhu. Habis. Selesai ni antara adab-adab dan juga perkara-perkara berkaitan dengan ahwal kematian sebelum daripada kita masuk dalam tajuk penyelenggaraan ataupun pengurusan jenazah. Antara masalah yang disebutkan lagi lain daripada kitab ni dan sebagainya, sunat kita mengucup wajah orang alim lah, si mati, orang alim yang dah mati, kita pergi ziarah, sunat kita kucup muka dia. Kucup. Takbil, sunat hukum dia. Begitu juga dengan sanak saudara dan rakan kawan baik kita kalau meninggal dan sebagainya, adik-beradik kita, mak ayah kita, abang adik kakak kita, anak bini kita kalau meninggal, sunat kita kucup muka si mati. Tak kena ambil semayang pada kalau lepas pada tu dia bukan ada batal pada, dia bukan mukallaf dah pada kita mati tu. Kita lah. Orang alim mati kita pergi ziarah, sunat kita kucup muka. Sunat kita kucup wajahnya sekiranya ada kesempatan. Adapun selain daripada tu, dia bukan orang alim contohnya, dia bukan orang soleh contohnya, dan dia bukan adik-beradik kita pun bukan, dia bukan kawan baik kita pun bukan, maka hukum mengkucup muka si mati secara umumnya makruh ataupun khilaful aula. Khilaful aula lah yang utama, khilaful aula. Dia kenalan macam tu je,
jiran kita dan sebagainya, tak baik cara mana pun. Bila mati kita pergi kucuk muka dia, maka hukumnya khilaful aula. Yang seeloknya jangan. Tapi kalau dia kawan baik kita, ataupun dia adik-beradik kita, dia sanak saudara kita, ataupun dia orang alim, ataupun dia orang soleh, maka sunat dikucuk wajahnya. Sunat dikucuk wajahnya. Itu antara masalah bila berlaku kematian. Kemudian kata faslun, ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardun kifayatin. Ini baru masuk dalam proses pengurusan jenazah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.